Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, diriwayatkan satu kisah lebih kurang tahun 1925, diriwayatkan satu kisah bahawa para ulama Saudi telah pergi ke India, ke Dioban untuk bermuzakarah dengan 500 orang ahli hadis, 500 orang muhaddisin tentang hukum ataupun boleh tak mereka ni ulama Saudi ni nak merobohkan kubah hijau di atas makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahabi ni. Okey, jadi apabila berlaku muzakarah itu, seorang daripada para ulama daripada Dioban itu, beliau memberi satu hujah yang para ulama Saudi ni terus terdiam, tak dapat nak jawab. Saya yang dengar kisah tu, saya pun yang tonton video ustaz yang menerangkan kisah tu, terdiam juga. Apa yang hujahnya tu? Apakah yang menyebabkan para ulama Wahabi itu terdiam? Apakah yang menyebabkan para ulama Saudi itu terdiam? Dan apakah juga yang menyebabkan saya pun terdiam? Maka tonton video ini, saya akan terangkan di akhirnya nanti, insya-Allah. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini sambungan siri saya dalam menjelaskan fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang biasa dilontarkan ke atas orang yang disebut-sebut sebagai Wahabi. Terima kasih kepada para ustaz yang tak kering lidah mempromosikan Wahabi, sebab lagi mereka duk cerita, lagilah masyarakat yang ada akal, yang ada kebijaksanaan tertanya-tanya, betul ke tuduhan-tuduhan tu? Maka bila saya explain, baru mereka tahu kisah sebenar. Baik, salah satu tuduhan yang dilontarkan ke atas gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga para pendukungnya yang dikenali sebagai Al-Muwahhidun, ialah mereka ini merobohkan dan meratakan kubur-kubur di seluruh semenanjung ataupun yang sekarang dikenali sebagai Saudi. Okey. Dan istimewanya, ini adalah tuduhan yang betul. Okey, dalam banyak-banyak tuduhan tu banyak tak betul, tapi yang ini tuduhan betul bahawa memang mereka ni merobohkan kubah-kubah. Ada satu masjid pun mereka robohkan, binaan-binaan yang dibuat di atas kubur-kubur. Persoalannya sekarang ni, tuduhan itu betul. Tetapi apakah yang mereka buat itu betul atau salah dari neraca syarak? Kalau dari neraca kebiasaan masyarakat kita, teruk benar geng Wahabi ni. Ada ke dia pergi robohkan binaan-binaan di atas kubur wali-wali, kubur yang dikatakan para nabi, kubur yang dikatakan orang-orang alim dulu. Memang derang ni. Kan kalau ikut kebiasaan masyarakat kita. Tapi kalau diukur mengikut neraca syarak, macam mana pula? Okey, baik. Dalam hal ini ada dua hadis yang menjadi dalil yang menyebabkan gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini merobohkan dan meratakan kubur-kubur tersebut. Ya, mari kita rujuk hadisnya dalam Sahih Muslim, hadis nombor 970. Hadis nombor 970 mengikut penomoran syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasul qabr wa an yaq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Jabir radhiyallahu anhu menerangkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada mengapur kubur, daripada duduk atas kubur dan daripada membuat binaan di atas kubur. Jadi tiga perkara yang baginda larang. Yang menjadi fokus kita di sini ialah melarang membuat apa-apa binaan di atas kubur. Kalau sekadar meninggikannya sejengkal, yang itu ada pandangan ada pandangan daripada para ulama yang berkata boleh, kerana beberapa sebab. Pertamanya, bila baru saja dikebumikan jenazah, hendaklah tanah tu ditinggikan sedikit, lebih kurang sejengkal, supaya bila tanah tu dia mendap, dia settle down, jadi akan rata. Ada juga yang kata lepas tu boleh lagi tambah lagi sejengkal supaya dapat dikenali bahawa itu ialah kubur.
Kerana ada larangan kan, jangan duduk atas kubur. Macam mana masyarakat ataupun orang nak tahu yang itu ialah kubur? Maka ditinggikan lebih kurang sejengkal, dan kalau bentuk tu orang dapat kenal ia adalah kubur. Ini adalah pandangan, namun ada khilaf. Ada yang berkata yang utama tetaplah diratakan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dibolehkan membuat batu nisan ataupun batu tanda berdasarkan sebuah hadis dalam riwayat Imam Abu Daud, ya, nombor 3206. Sekadar batu untuk tanda, yang itu boleh. Tapi untuk membuat binaan-binaan lain, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada melakukannya. Pertama, okey, larang. Tapi kalau dah ada binaan tu, apa nak buat? Okey, mari kita rujuk hadis sebelumnya. Sahih Muslim juga. Hadis nombor 969. Hadis nombor 969 juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Musnad Ahmad dan lain-lain lagi. Kecuali oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini tak ada dalam Sahih Al-Bukhari. Kenapa saya nak mention ni? Nanti kejap lagi saya ulas, ya. Baik, hadis nombor 969 daripada Abil Hayyaj Al-Asadi qala li Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ala ab'asuka ala ma ba'asani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Abu Al-Hayyaj Al-Asadi berkata, Ali bin Abi Talib berkata kepadaku, mahukah aku mengutus engkau atas apa yang aku ini diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memilih Ali ni dan mengutus baginda on a special mission. Okey, yang kalau baca hadis-hadis lain para sahabat tak ada, tapi Ali ada satu special mission, ya. Okey, apakah misi itu? Okey, an la tada'a simalan an la tada'a timsalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Bahawa jangan dibiarkan mana-mana patung, apa-apa patung, melainkan kamu menghancurkannya, dan jangan kamu membiarkan mana-mana kubur yang tinggi, melainkan kamu meratakannya. Hadis nombor Sahih Muslim, hadis nombor 969. Jadi Ali bin Abi Talib ni ada satu misi khas yang lazim diutuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah bila kamu pergi mana-mana, ekspedisi dakwah, ekspedisi syariah, jihad kecil ataupun apa-apa lain, nampak saja mana-mana patung, terus dihancurkan. Tak kisah patung itu ada orang sedang sembah kepadanya atau tidak. Nampak saja mana-mana kubur, terus diratakan. Mana-mana kubur yang tinggi, tak kisah tinggi itu kerana timbunan tanah yang tinggi ataupun kerana ada binaan, hendaklah kamu ratakannya. Dan Nabi SAW tidak berpesan kepada Ali, kau tengoklah kubur tu ada orang sembah ke tidak. Kau tengoklah kubur tu ada orang tawaf ke tidak. Kalau tak ada orang, kosongnya, kau biar. Okey, dan Rasulullah juga SAW tidak berkata kepada Ali, kau bezakan dulu, kubur dulu ke binaan dulu? Binaan dulu ke kubur dulu? Tak. Nampak aja ada, engkau hancurkan dan engkau ratakan. Inilah yang diutus oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Talib. Jadi berdasarkan dua hadis inilah, larangan membuat binaan dan kemudiannya menghancurkan mana-mana kubur yang tinggi. Tak kisah dia tinggi kerana timbunan tanah ke. Kalau yang maksudnya sini lebih bersejengkal lah. Timbunan tanah ke, timbunan batu ke, ada binaan ke apa ke, hendaklah ia diratakan. Macam mana nak ratakan? Nak tak nak, terpaksalah dirobohkan binaan di atasnya. Apakah hikmah di sebalik perkara ini? Apakah hikmah di sebalik ini? Tuan-tuan dan puan-puan, satu kebiasaan umat-umat terdahulu ialah apabila para nabi mereka meninggal dunia, apabila orang-orang soleh mereka meninggal dunia, mereka menjadikan kubur para nabi atau orang soleh itu sebagai pusat ibadah. Sebagai pusat ibadah, mereka sembahyang di sana, mereka berdoa kepada ahli kubur. Maknanya, minta ahli kubur tu yang tolong mereka dalam suatu masalah, disebut sebagai istighosah. Mereka tawaf di sana, mereka iktikaf di sana, mereka berzikir di sana dan macam-macam lagi. Kita panggil grief centric. Jadi kubur tu menjadi pusat ibadah mereka. Ya, dan inilah yang hendak dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya umat Islam tidak menjadikan kubur sebagai pusat ibadahnya. Masjid, ya itu betul. Dalam masjid kita sembahyang, dalam masjid kita zikir, dalam masjid kita mengaji Quran, dalam masjid tawaf tak ada ya. Dalam masjid kita berdoa kepada Allah.
tetapi jangan kepada kubur. Maka Rasulullah SAW hendak menutup pintu ini dan baginda tidak membezakan kubur ulama ke, kubur orang dikata wali ke, kubur imam ke, kubur apa ke, semuanya hendaklah diratakan. Kalau tinggi sejengkal tak apa, semua kubur di situ tinggi sejengkal supaya orang pun tak dapat bezakan antara kubur orang awam ataupun kubur orang soleh, antara kubur orang marhain, rakyat marhain, atau kubur imam ke, tok wali ke, tok guru ke apa ke, supaya tidak berlaku ibadah di kubur tersebut kerana ia membuka pintu-pintu syirik yang akhirnya akan merosakkan akidah umat Islam. Itu sebabnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tuduhan bahawa gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga para pengikutnya merobohkan, meratakan kubur, itu betul, dan ianya adalah juga betul dari sudut hukum syarak kerana adanya hadis-hadis Nabi SAW dalam perkara ini. Tujuan ataupun sebab kenapa ia dirobohkan untuk menutup sebarang pintu-pintu syirik, ya, walaupun ala kubur tu bukan ada orang nak sembah pun, tak ada orang pun, tak, tetap juga dihancurkan supaya kemudian hari tidak berlaku. Baik, ini yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga para penyokongnya. Dah diratakan, dah dirobohkan, tinggallah satu lagi binaan. Dia orang dah tengok tak tu? Yang warna hijau tu, tinggi kan? Tengok agak, seorang lagi pun tengok juga. Macam mana ni? Okey, jadi tuduhan yang kedua, bahawa gerakan Muhammad bin Abdul Wahab dan para pendukungnya juga merancang untuk merobohkan kubah hijau di atas makam Nabi SAW adalah juga betul. Wah, hebat ni. So, ini dua tuduhan yang betul, ya. Tuduhan pertama, mereka ni meratakan semua kubur di Saudi tu. Yang tu betul. Tuduhan kedua, mereka pun nak robohkan kubah hijau tu. Yang tu betul ya? Lama dia orang fikir. Apa yang dia orang fikir? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, merobohkan tu satu untuk mengelakkan mudarat, iaitu mudarat berlakunya syirik di kalangan umat Islam. Tapi ada satu pertimbangan lain, di mana apabila kita nak buat satu perkara, walaupun perkara itu benar, ia adalah hak, dan ia untuk mengelakkan sesuatu yang buruk, yang ini berlakunya syirik, hendaklah juga dipertimbangkan apakah dengan itu akan berlaku sesuatu mudarat yang lagi besar, satu mudarat yang lagi teruk. Sehingga jika ada dua mudarat tu, kenalah diambil mudarat yang lebih ringan dan dielakkan mudarat yang lagi besar. Orang putih sebut the lesser of two evils. Dan ini memiliki dasarnya dalam sunnah Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kalau tengok Sahih Al-Bukhari kalau mengikut penomboran Fathul Bari, rujuk hadis nombor 7243. Kalau dalam Sahih Muslim ikut penomboran Syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi, hadis nombor 1333. Okey? Saya ringkaskan daripada Aisyah radhiyallahu anha, setelah Fathul Mekah, okey, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam telah pun menakluk kota Mekah, disebut pembukaan kota Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengampunkan, memaafkan semua orang-orang di kota Mekah dulu yang dulunya memusuhi baginda. Semuanya baginda maafkan, mereka pun semua memeluk Islam. Maka sekali itu Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, kita tahu kan Kaabah dan ada hijai Ismail di tepinya." Lalu Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, hijai Ismail ni termasuk Kaabah ke tidak?" Rasulullah menjawab, "Ya, ia termasuk Kaabah, tetapi mereka dulu bila buat binaan tak cukup bahan, lalu Kaabah ni saja yang tu mereka tak dapat nak tutup. Okey, tak cukup batu-batu nak tutup." Okey. Kemudian Aisyah tanya lagi, "Kenapa pintu Kaabah ni tinggi? Kalau kita pernah pergi ke Masjidil Haram, tengok Kaabah, pintunya tinggi. Tak boleh nak masuk melainkan kena bawa tangga yang ada 5 anak tangga lebih kurang." Maka Rasulullah SAW pun menjawab, itu orang-orang dahulu yang menguasai Masjidil Haram ni, mereka nak mengawal. Siapa yang mereka kendaki boleh masuk Kaabah, boleh. Siapa yang tak nak, tak boleh. Maka bila tinggi sikit tu, senang mereka nak kawal. Kalau dekat same level, sama level dengan tanah, orang boleh keluar masuk senang-senang. So ini mereka nak kawal. Lalu berkata Rasulullah SAW, ya, yang bermaksud, seandainya bukan kerana kaummu yang baru saja meninggalkan agama jahiliah mereka, dan aku bimbang
hati mereka akan mengingkarinya. Nescaya aku ni akan membuat binaan supaya Hijr Ismail itu termasuk dalam Kaabah, dan aku akan merendahkan pintu Kaabah sehingga ia sama paras dengan tanah. Jadi berdasarkan hadis ni, Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW dia nak buat satu benda yang hak, yang betul. Yang ini binaan Kaabah, dia bukan 4 segi saja tapi termasuk Hijr Ismail dan merendahkan pintu Kaabah. Ini perkara yang hak. Tapi Rasulullah SAW juga mempertimbangkan fitnah yang bakal berlaku jika, sebab orang warga kota Mekah dulu, Kaabah ni berapa mereka ni tapi dari sudut rububiyahnya mereka tetap mentauhidkan Allah. Dan Kaabah ni sesuatu yang holy, tetap juga sesuatu yang suci bagi mereka. Bila mereka ni baru masuk Islam, tapi tengok-tengok Kaabah dah ditukar, di renovation apa semua tu, Rasulullah takut mereka mengingkarinya. Maka sebab itulah Rasulullah berkata, dikarenakan kaummu, wahai Aisyah, kaummu ni yang baru saja meninggalkan agama mereka yang lama tu, dan aku bimbang hati mereka akan mengingkarinya. Kalau bukan kerana sebab tu, aku akan buat, tapi aku tak buat sebab aku bimbang berlakunya fitnah. Berdasarkan hadis ini timbul satu kaedah yang penting, ya, bahawa walaupun kita nak buat sesuatu benda yang betul, hendaklah juga diperhatikan berlaku fitnah ataupun tidak. Jika berlaku fitnah dan fitnah itu dahsyat, susah nak dikawal, susah nak dibendung, maka tak mengapa, tangguh dulu ataupun mungkin tak payah buat. Dan ini tak buat, sampailah sekarang pun tidak dibuat. Kan Kaabah masih begitu, Hijr Ismail masih begitu, dan pintu Kaabah masih di atas. Okey, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan jika satu hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, barulah ia disebut sebagai muttafaqun alaihi, disepakati ke atasnya. Jika riwayat Bukhari sahaja, tidak disebut sebagai muttafaqun alaihi. Kenapa saya sebut hal ni? Nanti kejap lagi saya explain, ya. Maka memang apa nak kata, Syekh Muhammad Abdul Wahab, para pendukungnya, memang mereka duk tengok kubah hijau tu nak robohkan. Okey, memang mereka ada perancangan, mereka ada hajat, sebab ia termasuk binaan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah binaan yang dibuat pada kurun ke-7 Hijrah, yang pada mulanya dibuat dengan kayu, kemudian dibiar dengan warna kayu saja, kemudiannya dicat, kemudiannya berlaku kebakaran di Masjid Nabi, ia roboh, kemudian dibina semula dengan batu sebagaimana yang ada sekarang, tapi sekarang sudah dicat warna hijau. Ia bukanlah sesuatu yang dibuat oleh generasi salafus soleh. Ia bukanlah sesuatu yang dibuat dan di-approve, diluluskan oleh para ulama pada zaman itu. Ini kerja pemerintah. Okey, jadi kubah itu memang ada sejak kurun ke-7 Hijrah. Dan mereka memang hendak merobohkannya sebab ia termasuk binaan, bahkan binaan yang besar di atas makam Nabi. Tapi mereka tidak melakukannya kerana mengelak fitnah yang bakal berlaku, sebab umat Islam tak faham benda ni. Tengok kubah hijau dirobohkan, habislah akan berlaku pemberontakan, kemarahan dan sebagainya, ya. Dan ini bukan saya sembang kosong, bukan saya kata sembang kari. Mari saya bawa satu rujukan saya daripada laman web, ya, yang daripada Fatwa Saudi Arabia. Link kepada laman web ni ada saya bagi di bahagian description. Description ni mana? Exit video ni tag pada tajuk, ada description, saya ada bagi banyak rujukan di situ, salah satu daripadanya, ya. Jadi dalam link ini dia bagi tahu sejarah pembinaan kubah, pandangan para ulama tentang hukum kubah itu, dan persoalan ketiga, mengapa ia tidak dirobohkan. Okey, saya terjemah dan bacakan terus. Para ulama telah menjelaskan hukum syarak berkenaan pembinaan kubah ini dan kesannya yang jelas ke atas para pengikut bid'ah yang hatinya telah cenderung kepada pembinaan ini dan warnanya, dan mereka ini telah pun memujinya dan membesar-besarkannya dengan tulisan-tulisan dan juga syair-syair. Sekarang ini terpulanglah kepada para penguasa untuk melaksanakan fatwa, dan ia tidak ada kaitan dengan para ulama. Maknanya para ulama Saudi telah pun mengeluarkan fatwa bahawa binaan itu salah, tapi mereka tak ada kuasa nak merobohkannya. Sebagaimana di Malaysia, Majlis Fatwa Kebangsaan, Majlis Fatwa Negeri, mereka mengeluarkan fatwa tapi mereka tidak ada kuasa untuk melaksanakannya. Okay, itu terpulang kepada pihak penguasa negeri ataupun di dalam negara Malaysia itu sendiri. Sebab mengapa ia tidak dirobohkan
adalah untuk mengelakkan fitnah dan kebimbangan, kerana di mana ia akan mengarah kepada suasana kacau bilau di kalangan umat Islam yang awam dan juga mereka yang tidak tahu. Sayang sekali di kalangan orang awam, mereka telah sampai ke tahap membesar-besarkan kubah ini disebabkan oleh kepimpinan ataupun ajaran yang salah daripada para ulama yang sesat dan para imam bid'ah. Mereka inilah para ulama yang sesat dan para imam bid'ah yang telah memangkinkan atau menaikkan semangat orang-orang awam untuk menentang para ulama di dua tanah suci ini, akidah mereka dan manhaj mereka. Kita baca ini, kita tahulah ni ulama Saudi yang fatwa kan. Okey. Tapi yang saya nak bagi tahu, mereka memang nak robohkan, mereka memang telah ada fatwa, tetapi mereka pun sendiri taklah tekankan untuk merobohkannya sebab untuk mengelakkan fitnah yang bakal berlaku, suasana kacau bilau yang bakal berlaku, ya. Mereka sangat tidak berpuas hati atas banyaknya tindak tanduk kami. Okey. Yang sebenarnya selari dengan hukum syarak dalam pandangan kami, dan ia bertentangan dengan pandangan mereka yang bid'ah. Okey, kalau kita baca ini tahu ni ulama Saudi yang tulis kan. Okey. Apapun hukum syarak dalam perkara ini adalah jelas dan hakikat bahawa kubah itu tidak dirobohkan bukanlah petunjuk bahawa pembinaan kubah itu adalah sesuatu yang dibolehkan, baik apa jua kubah ataupun siapa pun pemilik kubur itu. Alright. Kemudian dikemukakan pula daripada kata-kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, okey, seorang tokoh besar Saudi, sudah pun meninggal dunia. Beliau berkata, hakikat bahawa kubah ini telah kekal ada selama 8 kurun tidaklah bermakna ia sesuatu yang dibolehkan dan berdiam terhadapnya. Okey, mungkin tak dengar para ulama lain membantah ke apa ke. Bukanlah petunjuk bahawa ia diluluskan ataupun ia dibolehkan. Sebaliknya, para penguasa Muslim hendaklah memindahkannya dan meletakkan balik kubur Nabi itu sebagaimana asalnya. Mereka patut memindahkan, pindah kubah tau, bukan pindah jasad Nabi, pindah kubah. Mereka patut memindahkan kubah dan segala hiasan dan segala tulisan yang ada di atas makam Nabi, asalkan selagi mana ia tidak membawa kepada fitnah yang lebih besar. Jika ia akan membawa kepada fitnah yang lebih besar, maka penguasa patut menangguhkannya sehingga dia menemui suasana yang sesuai untuk melakukannya. Okey, memindahkan kubah, bukan memindahkan jasad, memindahkan kubah. Jadi ini fatwa daripada Saudi, saya ada bagi linknya di bahagian description, tuan-tuan boleh baca, ya. Jadi memang mereka pun ni kena roboh juga ni. Tapi mereka tidak melakukannya kerana bimbang berlaku fitnah yang lebih besar di kalangan umat Islam sebab ramai yang tak faham hukum syarak dalam perkara ini. Kenapa tak faham? Kerana wujudnya orang-orang agama yang bila bercerita tentang kubah, mereka bila mencerita tentang binaan di atas kubur, mereka menceritakannya dengan nada positif, bukan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahawa itu satu kesalahan, tapi ia sesuatu yang okey pula. Apa maksud saya? Nantilah, ada lagi, sabar. Okey. Jadi ini penjelasannya. Alright. Maka poin penting ialah betul tuduhan bahawa gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya merobohkan, meratakan semua kubur yang mereka temui, itu betul, tetapi bukan buat sesuka hati, bukan buat apa yang mereka rasakan betul, tetapi ada hadis-hadisnya dalam Sahih Muslim yang telah kita baca sebentar tadi. Betul juga tuduhan bahawa mereka merancang untuk merobohkan kubah hijau di atas makam Nabi, tetapi mereka tidak melakukannya. Kerana pertama, para ulama hanya boleh bagi fatwa, itu terpulang pada penguasa, dan para ulama ni pun tidak stres, tidak insist
penguasa melakukannya kerana mereka sendiri tahu bimbang akan berlaku fitnah yang lagi besar di mana banyak orang awam yang tidak tahu hukum binaan ataupun hukum kubah di atas makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kata tak apa, tangguh dulu, dan menangguhkan ini untuk mengelakkan fitnah memiliki asalnya, memiliki dasarnya daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kes pembinaan Kaabah pada zaman Nabi dulu ketika baru Fathul Mekah. Nabi sendiri tak mau modify, tak nak buat renovation kerana bimbang. Orang-orang ketika itu mereka baru saja meninggalkan agama jahiliah mereka. Kalau Nabi buat, bimbang hati mereka akan mengingkarinya, dan itu adalah fitnah yang lebih besar. Baik. Itu bahagian pertama, Okey, bahagian kedua, saya dalam bab ini dalam rangka menjelaskan tentang fitnah-fitnah ke atas Wahabi ni, memang ada perancangan nak buat video menjelaskan tentang hukum membuat binaan atas kubur, hukum melarang menjadikan kubur sebagai pusat ibadah ataupun masjid. Bercakap tentang masjid ni, ada hadis-hadis Nabi SAW yang secara spesifik menyebut hal ini. Saya tak sebut di sini, bimbang jadi panjang sangat pula. Dalam bahagian description, saya ada bagi link kepada tulisan saya dalam bab ini. Saya ada sebuah buku khas dalam bab ini, Alhamdulillah, di mana saya menjawab, kita sebut rad ataupun kritikan ilmiah ke atas sebuah buku tulisan seorang syekh dari Timur Tengah yang bernama Abdullah Siddiq Al-Ghumari yang telah diterjemah ke bahasa Melayu atas judul Makna Sebenar Bid'ah, satu penjelasan rapi. Maka saya telah rad ataupun membuat bantahan ilmiah ke atas buku itu dengan tajuk buku saya, Catatan-catatan ilmiah ke atas buku Makna Sebenar Bid'ah. Beberapa semakan teliti ke atas satu penjelasan yang didakwa rapi. Panjang betul tajuk ya. Dalam buku tu ada satu bab. Sebab Syekh Abdullah Al-Ghumari antara yang berkata boleh melakukan boleh menjadikan kubur sebagai pusat aktiviti ibadah apa semua. Maka saya telah membantahnya. Ada satu bab khas tentang ini, dan link kepada bab itu telah saya bagi dalam bahagian description. Bolehlah merujuk ke sana ya. Boleh merujuk ke sana. Buku ini keseluruhannya adalah bentuk e-book dalam website saya hafizfirdaus.com. Jadi saya hanya bagi bab yang berkaitan saja. Nak baca keseluruhan buku pun boleh sahaja. Baik. Jadi dalam rangka saya nak buat video menjelaskan tentang tuduhan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan para pendukungnya yang merobohkan dan meratakan kubur ini, saya belum buat lagi. Tapi kemudian muncul satu video di YouTube saya, sebab sebelum ni bila saya buat video reaction ataupun ulasan, orang yang bagi video, Captain tolong ulas video ni, Captain tolong jawab video ni, okey. Tapi kali ni YouTube sendiri yang recommend. YouTube pun dah tahu agaknya dia punya algoritma tu, ini muncul sendiri di YouTube. Jadi bukan sesiapa yang recommend. Sebuah video yang bertarikh 28 November 21 oleh Ustaz Muhammad Nur. Okay, saya pertama kali tengok video ni, saya tak kenal beliau. Tapi setelah menonton video tu, beliau menyentuh tentang Wahabi Salafi yang meruntuhkan kubur, nak meruntuhkan kubah hijau, nak memindahkan jasad Nabi, kan? Beliau menyebut tentangnya. Dan yang menariknya, di minit 22.25, beliau sendiri berkata, sebab dia nampak dalam kuliah tu di masjid, dia nampak ada kamera sedang buat rakaman, dia sendiri tunjuk ada rakaman dia, saya berani cabar sebab ada recording. Buktikan saya salah. Dia kata sendiri ya. Jadi saya nak ulas video ni bukan nak buktikan salah ke apakah, tapi menyatakan pandangan, menjatuhkan hujah-hujah dalil saya, dan terpulang seperti biasa, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menilai dan mengambil mana yang lebih kukuh, yang lebih meyakinkan ya. Jadi seperti biasa, sila tonton video beliau terlebih dahulu. Saya ada kemukakan di bahagian description. Mana description? Exit video ini, tag pada tajuk akan keluar di situ. Banyak rujukan yang saya bagi. Sila klik video Ustaz Muhammad Nur ini dan tonton terlebih dahulu. Kemudian baru tonton sambungan video ini ya. Itu okay. Poin lain yang sangat penting ya. Poin lain sangat penting, Ustaz Muhammad Nur dalam video tersebut, beliau mengemukakan kisah para ulama daripada Saudi yang pergi berjumpa dengan para ulama di Deoband di India, yang kebanyakannya daripada kalangan ahli hadis. Jadi satu fakta yang saya nak nyatakan secara jelas di sini,
video saya ini sedikit pun saya tidak bertujuan, bermaksud untuk mengkritik para ulama di India tersebut. Okey, saya sendiri mengatakan bahawa mereka tu para ulama yang sangat tinggi ilmunya, jujur, merendah diri. Kalau muhadisin, memang muhadisin. Bahkan ya, saya nak bagi tahu, mungkin ramai tak tahu, dulu sebelum negara-negara di Timur Tengah ni ada teknologi nak mencetak buku, kebanyakan kitab-kitab klasik Islam, kitab-kitab turas dicetak di India, di Bombay, di Ahmedabad. Sebab saya sendiri ada beberapa koleksi kitab-kitab yang khasnya adalah kitab hadis dari ilmu jarah wa ta'dil, biografi para perawi hadis, syarah hadis ke apa ke, cetakan India. Okey, bila buka tu cetakan India dan printing plate dia tu memang susah sikit nak baca. Tetapi saya nak tekankan bahawa sebelum ilmu-ilmu Islam ni dicetak di negara-negara Timur Tengah, sebelum mereka ni tahu nak cetak, di India lah tempat, apa nak kata, pusat ilmu bagi ilmu-ilmu Islam ya. Banyak buku-buku yang dicetak, banyak ulama-ulama di sana ya. Ini saya nak tekankan sebab cerita yang Ustaz Muhammad Nur bawa ni seolah-olah merendahkan mereka, seolah-olah. Okey, tapi saya nak tekankan, nanti tengok boleh faham ya. Saya nak tekankan bahawa dalam video saya ini sedikit pun saya tidak merendahkan mereka. Sebaliknya saya tetap memandang tinggi pada mereka, menghormati mereka, dan kerana itu saya meragui kisah yang bakal saya sampaikan yang dibawa oleh Ustaz Muhammad Nur tu ya. Baik. Apa yang saya nak cerita dengan video Ustaz Muhammad Nur tu, beberapa perkara, tonton terlebih dahulu. Poin pertama, apabila mula video itu, beliau berkata pada tahun 1924, apabila kerajaan Utsmaniyah tumbang, bila munculnya seorang laki-laki namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Kerajaan Utsmaniyah tumbang 1924, betul. Tapi Syekh Al-Imam Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wafat lama dah. Dia wafat tahun 1792 Masehi bersamaan dengan 1206 Hijrah. Bukan 1924. Okey. Poin kedua, beliau nak bawa hadis tentang tidak boleh, larangan membuat binaan di atas masjid yang kita baca tadi. Berulang kali beliau sebut hadis itu dalam Sahih Al-Bukhari. Padahal hadis itu dalam Sahih Muslim, hadis nombor 970. Sebab tu tadi saya kata hadis ni riwayat sekian-sekian, kecuali Al-Bukhari kan. Jadi saya nak bagi tahulah. Okey, tak ada dalam Sahih, yang setahu saya tak ada dalam Sahih Bukhari, ia dalam Sahih Muslim. Ketiga, dalam minit 2.20 beliau berkata, mereka yang ini gerakan Muhammad bin Abdul Wahab ni merasakan apa yang dibuat itu betul. Bukan merasakan. Tak, dia ada dalilnya. Dan dalil itu tak dibaca. Dalam seluruh video Ustaz Muhammad Nur ni berbicarakan tentang merobohkan, meratakan kubur, nak robohkan kubur. Dalam seluruh video tu, beliau tak baca langsung, tak kemuka langsung, tak isyarat pun langsung. Hadis daripada Ali bin Abi Talib yang menerangkan bahawa dia dulu diutus oleh Rasulullah SAW untuk menghancurkan semua patung-patung dan meratakan semua kubur yang tinggi. Sepatah pun beliau tak sebut. Padahal itu dalil yang sebenar. Dalil yang beliau kemukakan daripada Jabir bahawa Rasulullah SAW melarang mengapur kubur, larang duduk atas kubur, larang binaan atas kubur. Itu sahih dalam Sahih Muslim. Tapi macam, ayolah dilarang binaan, tapi kalau dah bina taklah mesti kena roboh. Ada hadis lain yang duduk sebelum tu dalam Sahih Muslim yang Rasulullah SAW perintahkan kepada Ali bin Abi Talib, hancurkan semua patung, ratakan semua kubur. Tak kisah kubur tu ada orang duk sembah ataupun tidak. Tak kisah kubur mari dulu ke binaan mari dulu. Asalkan ada, engkau robohkan. Yang itu tak dikemukakan. Baik. Minit 2.45, Ustaz menerangkan dia pergi Melaka atas urusan kerja, singgah makan. Di belakang tempat makan tu ada kawasan perkuburan. Dan di perkuburan tu ada kubah di atasnya. Dan beliau menerangkannya dengan nada yang seolah-olah, seolah-olah pada pandangan saya, the body language, the tone yang mempersetujuinya ataupun approve of it.
dan cerita tak ada orang ni, mungkin seorang ahli Allah ke, seorang orang soleh ke apa ke, tuan-tuan dan puan-puan, wahai para ustaz, wahai para ustazah, tanggungjawab anda sebagai ustaz, sebagai ustazah ialah menjelaskan kepada masyarakat, termasuk pada saya ni orang awam juga, bukan ustaz pun, apa yang hak, apa yang batil dalam agama. Bila ada anda nampak kubah di atas kubur di kawasan perkuburan, saya tak suruh anda robohkan, tak. But it is your responsibility to explain to the audience that it is wrong. Yang dah lepas tu lepas, tak apa. Lepas ni jangan buat lagi dah. Anda sebagai seorang agamawan bertanggungjawab untuk menerangkan kepada masyarakat benda tu salah. Salah berdasarkan hadis sahih Muslim yang daripada Jabir, Nabi melarang binaan. Okey, ada hadis daripada Ali suruh roboh, tapi sebagaimana kita baca, untuk mengelakkan fitnah, janganlah pergi roboh-roboh pula. Okey? Tapi sekurang-kurangnya, anda sebagai seorang agama, seorang agamawan, jelaskanlah kepada masyarakat, kepada orang yang hadir di masjid dan orang yang menonton rakaman, jelaskan kepada mereka bahawa perkara itu dilarang oleh agama. Kalau nak buat, paling-paling sejengkal, batu nisan yang basic boleh, tak payah tulis doa-doa apa semua di sana. Itu pun ada khilaf, tapi paling-paling nak buat pun boleh, silakan ya. Bagaimana pula anda sebagai seorang ustaz boleh cerita benda tu dengan nada macam approval pula, macam nada macam it is okay pula, kemudian boleh pula bagi hujah tak ada orang yang buat apa-apa di kubah tu, ialah hari anda pergi tak ada orang. Anda tak tahu, mungkin Khamis malam Jumaat, mungkin pagi Jumaat, mungkin hari kematian, hari hol kan, hari ulang tahun kematian tokoh itu, ada orang mari duduk di situ, istighasah di situ ke apa ke. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah pada Ali, ratakan semua kubur, tak kisah kubur tu ada orang duk sembah atau tidak, ada orang duk tawaf di situ atau tidak, ada orang itikaf di situ atau tidak, semuanya diratakan. Dan anda sebagai seorang agamawan, please do your job. Apa yang pergi mencerita lepas tu dengan nada approval? Sungguh saya muskil. It is your job to convey the message of the Prophet, to convey the message of the deen. It is not for you to approve something that is wrong. Hairan saya dengan orang agama ni. Lepas tu bila orang macam saya bagi tahu benda tu salah, kena dituduh, tengok tu Wahabi, benda tu salah. Padahal ada hadisnya tu. Bila orang macam saya, saya taklah, ustaz-ustaz lain yang menegur, kubah ni salah, binaan ni salah, mereka tu dicop sebagai Wahabi. Padahal yang mereka sampaikan tu betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bersaksilah perkara ini ya. Orang agama menerangkan perkara yang salah, dan dia tak akan dicop sebagai salah ke apa ke, sampai ada orang bagi tahu. Tapi kalau ada ustaz-ustaz lain yang bagi tahu kubah ni salah, binaan salah, ustaz itulah yang akan dicop sebagai Wahabi. Ini yang saya nak bawa. Bila anda dengar orang nak tuduh-tuduh Wahabi tu, cuba tengok, tak semestinya itu salah. Kadang-kadang itulah yang betul. Itulah yang betul dari sudut hukum syarak. Semangat sikit ya. Saya catat semua yang ustaz cakap tu ya, sebab yalah, kita buat secara betul kan, bukanlah main-main saja. Okey. Minit ke 4.20. Perkuburan Baqi', Ustaz Muhammad Nur kata, telah diratakan sehingga kita tak tahu kubur siapa di mana. Kubur Ahlul Bait ke, kubur Abdullah ibn Abbas ke, kubur sahabat mana-mana ke. Saya nak tanya, kenapa nak tahu kubur siapa di mana? Kita tahu perkuburan Baqi' itu secara umumnya para sahabat radhiyallahu anhum dikebumikan di sana, para isteri Nabi juga dikebumikan di sana, kecuali Abu Bakar, Umar ada bersebelahan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nak tahu kubur siapa di mana? Dalam perkuburan Baqi' yang besar tu, kenapa nak tahu Abdullah bin Mas'ud di sini, sahabat tu di sini, isteri Nabi di sini, isteri Nabi di sana? Kenapa nak tahu ya? Nak buat apa? Nak jumpa Abdullah bin Abbas, nak minta ijazah ilmu tafsir daripadanya ke? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, satu perkara ya, saya nak highlight yang mungkin sebahagian masyarakat kita tak tahu. Tujuan ziarah kubur ialah untuk memberi manfaat kepada penziarah, bukan kepada orang yang diziarahi. Saya tekankan sekali lagi, tujuan ziarah kubur, tujuan Islam menggalakkan ziarah kubur, tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan ziarah kubur ialah
supaya aktiviti ziarah itu memberi manfaat kepada kita yang hidup yang pergi ziarah, bukan kepada orang yang kita ziarah. Orang yang kita ziarah tu manfaat tak manfaat bergantung kepada amalan dia ketika di dunia dahulu. Apa dalil dalam perkara ini? Okey, dalam sebuah hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dia dengan darjat yang hasan ya, baginda Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Aku pernah melarang kalian daripada menziarahi kubur. Ala fazuruha. Akan tapi sekarang ziarahilah. Fa innahu yuraqul qalbi. Fa innahu yuraqul qalbi. Wa tudmi'ul aina wa tuzakkirul akhirah wa la taqulu hujran. Kerana sesungguhnya ziarah kubur itu yuriqul qalbi, melembutkan hati, wa tudmi'ul aini, dan menitiskan air mata, wa tuzakkirul akhirah, dan dapat mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Asalkan jangan berkata-kata sesuatu yang salah ataupun sesuatu yang batil, sesuatu yang sia-sia. Jadi, Nabi SAW sebelum ni melarang kita ataupun umat Islam pada zaman baginda daripada ziarah kubur. Sekarang Nabi kata boleh ziarah sebab bila tengok akidah dah bagus, pegangan akidah dah bagus, boleh ziarah. Kenapa nak ziarah? Tujuannya kerana ia melembutkan hati. Ia dapat menitiskan air mata kerana hati itu connected kan? Dan ia mengingatkan kita kepada hari akhirat. Ia manfaat ziarah kubur tu untuk kita, bukan untuk orang yang telah meninggal dunia. Kalau kita nak mendoakan kepada orang yang telah meninggal dunia, katakan ibu dan ayah kita telah meninggal dunia, kita nak doakan agar Allah ampuni dia, Allah rahmati dia, boleh doa di mana jua, tak payah duduk di sisi kubur. Anda di rumah boleh berdoa. Saya sekarang ni di bilik hotel di London, ibu bapa saya dikebumikan di Kuala Lumpur. Saya boleh berdoa di sini untuk ibu bapa saya di Kuala Lumpur. Katakanlah lagi 10 tahun, kita ni dah duduk di planet lain, di galaksi lain. Kita nak berdoakan ibu bapa kita yang dikebumikan di mana-mana di Malaysia. Boleh. Tak payah ambil roket nak kena balik semula Malaysia berdoa. Okey, katakanlah anda berpegang pada pandangan bolehnya menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia. Boleh buat dari mana jua, tak payah duduk tepi kubur. So, kalau anda nak memberi manfaat kepada ahli kubur seperti mendoakannya, boleh buat di mana-mana jua. Tetapi apabila dianjurkan ziarah kubur, ia adalah untuk kita, manfaat kita yang hidup ni. Sebab itu, kalau nak ziarah kubur orang non-Muslim pun boleh. Apa dia? Nak ziarah kubur orang kafir pun boleh. Sebab objektifnya bukan nak doakan dia, tapi untuk memberi manfaat ke diri kita. Ini mengingatkan kematian, melembutkan hati. Hadisnya dalam Sahih Muslim. Hadisnya dari Sahih Muslim ya, daripada Rasulullah SAW sendiri pernah ziarah ke kubur ibunya. Lalu baginda menangis dan sahabat yang ikut sama pun turut menangis sama. Maka baginda bersabda, aku pernah minta izin Tuhanku untuk meminta ampun kepadanya. Rasulullah minta izin kepada Allah untuk doakan keampunan kepada ibunya sebab ibunya meninggal dunia dalam suasana tidak memeluk agama Islam. Demikian juga dengan ayah Rasulullah. Minta izin tapi Allah tidak izinkan. Aku pernah minta izin kepadanya untuk ziarah kuburnya, kubur ibu Rasulullah yang non-Muslim itu, dan aku diizinkan. Maka ziarahlah kubur kerana sesungguhnya ia mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi nak tengok kubur, bila kita nampak kubur non-Muslim, jangan kan nampak kubur Kristian katakan dia punya cross besar-besar. Tengah drive lah jumpa kubur kaum Cina kan besar-besar dia kata tak kita boleh ambil iktibar juga ya. Tak payahlah ziarah nak masuk kan, jadi hairan pula kan. Okey, tapi kita nampak di situ sambil tengah memandu ke apa ke, kita boleh ambil iktibar untuk ingat aku pun nanti akan mati apa semua ya. Hadis yang tadi tu ziarah kubur ibu Rasulullah yang non-Muslim tu boleh rujuk dalam Sahih Muslim hadis nombor 976. Perkara ini tentang tujuan dan adab ziarah kubur, saya sendiri ada tulis tentangnya. Boleh saya ada bagi rujukan, link untuknya, boleh baca dalam online saja.
tulisan saya sendiri, boleh rujuk di bahagian description dia. Jadi bila kita dah tahu tujuan ziarah kubur, manfaatnya ialah untuk kita, bukannya kepada orang yang diziarah. Apa beza kita pergi perkuburan Baqi' nak tanya mana Abdullah bin Abbas, mana isteri-isteri Rasulullah, mana itu, mana ini. Okey, kita sayang para sahabat. Kita sayang semua. Semua yang kita pergi ziarah tu. So, tujuan ziarah kubur, tuan-tuan dan puan-puan, ayo semak semula ya, tujuan ziarah kubur itu sendiri. Baik. Masuk ke minit kelima, Ustaz mula bincang tentang kubah hijau. Kemudian beliau tekankan, korek dan pindahkan ke Baqi'. Ada kertas kerja tentangnya apa semua. Tuan-tuan, ini betul. Tapi kertas kerja itu adalah berdasarkan sebuah laporan tabloid. Tabloid ni saya di London. Saya di London. London ni ada surat khabar kecil-kecil tu, dia macam tabloid lah. Ada satu tabloid namanya The Independent. The Independent, dan tabloid ini pada 25 Ogos tahun 2014 mereka telah mengemukakan satu artikel bahawa kononnya ada seorang ahli ilmu di Madinah yang menulis kertas kerja setebal 61 muka surat, di mana dalam kertas kerja itu diusulkan cadangan, kata di Independent, kata didakwa oleh The Independent ini. Independent ni tabloid kafir tau, bukan orang Islam. Masya Allah. Yang mendakwa penulis ataupun penulis kertas kerja itu mengusulkan agar kubur Rasulullah dipindahkan ke Baqi'. Okay? The Independent, 25 Ogos 2014, atas tajuk Removal of the Prophet's Tomb. Removal of the Prophet's Tomb. Sebentar tadi saya buka di Independent, cari balik artikel itu, telah tak ada, telah dikeluarkan. Akhirnya yang kena remove bukannya kubur Nabi, tetapi artikel tersebut. Tuan-tuan, kertas kerja tu dilaporkan oleh sumber orang kafir. Di manakah perginya ayat Quran yang kata bila datang berita tu semak terlebih dahulu? Dalam surah Hujurat tu kan. Kemudiannya, dalam bahagian description saya ada bagi link penafian daripada kerajaan Saudi tentang perkara itu, dan kemudiannya satu lagi link saya bagi daripada seorang saya tak silap saya ahli ilmu di Madinah juga, yang menerangkan isi kandungan sebenar artikel ataupun kertas kerja itu. Kertas kerja itu setebal 61 muka surat yang ditulis oleh, itu bukanlah proposal, dia satu bab dalam kertas tesis, tak silap saya, kertas tesisnya tentang bab kubur apa ni juga, di mana pengarang itu, penulis kertas tesis itu sebenarnya mencadangkan bahawa adanya pemisah yang jelas antara kubur Nabi dan juga masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan suruh pindahkan, tetapi separation, a clear separation. Sebab sekarang ini kubur Nabi letak dalam masjid Nabi. So, beliau mencadangkan. Dan ini satu tesis yang belum sampai Y1, entah lulus ke tak ke apa ke. Okay, jadi ada saya bagi description di situ dalam bahasa Inggeris, tuan-tuan boleh baca di bahagian description, ada link di situ. Itu kandungan kertas kerja yang sebenar. Dan laporan The Independent ini memang tersebar luas di pelbagai belahan dunia Islam pada tahun 2014 itu, dan memang ramai umat Islam, bukan ramai, sebahagian umat Islam yang memberi reaksi terus. Macam tak silap saya di Bangladesh, tak silap saya, mereka mengugut untuk menghancurkan kedutaan Saudi di Dhaka sebagai contoh, dan ada reaksi-reaksi lain. Padahal ia laporan The Independent, satu tabloid, bukan majalah, bukannya sesuatu yang rasmi daripada kerajaan United Kingdom, satu tabloid. Tabloid ni kita kata dia punya gosip tu lagi power. Gosip tentang royalty di UK ni, gosip tentang itu, gosip tentang ini, gosip tentang artis, dan sengaja dikemukakan berita itu untuk menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Padahal benda tu tak betul pun sebenarnya. Benda tu tak betul pun. Saya ada bagi di bahagian description, tuan-tuan dan puan-puan boleh membacanya. Benda macam ni pun Ustaz boleh cerita. Tak apa.
Kita sambung. Kejap. Panjang nota ni. Okey. Dalam minit ke-6, Ustaz Muhammad Nur bawa pula cerita bahawa ulama-ulama Wahabi Salafi ni berkata orang yang melakukan perjalanan semata-mata dengan niat ziarah kubur Nabi adalah maksiat. Orang yang melakukan perjalanan semata-mata untuk ziarah kubur Nabi adalah maksiat. Tapi beliau tak bagi hadis, tak bagi dalil. Dan ini memang salah satu tuduhan yang masyhur yang dituduh ke atas Wahabi, di mana dikatakan Wahabi ini melarang ataupun menghukum maksiat satu perjalanan yang dilakukan semata-mata untuk ziarah kubur Nabi. Sampai timbul pula kesimpulan yang lain, Wahabi kata ziarah kubur Nabi ini salah. Okey? Itu insya-Allah saya akan ulas dalam video lain. Video ni pun dah panjang. Sekarang ni pun dah 50 minit. Tak habis lagi ni. Okey? Dalam minit 6.50 pula, Ustaz bawa contoh bahawa Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengutus satu utusan semata-mata daripada Syria, daripada Damsyik ke Madinah, semata-mata untuk sampaikan salamnya kepada Nabi SAW di makamnya. Tuan-tuan, amalan kirim salam ni memang famous. Okay, di kalangan masyarakat kita pun memang famous. Bila ada orang nak pergi umrah, suruh kirim salam kan? Kirim salam. Habis tu yang kita duk solat setiap hari tu, solat wajib, solat sunat, dalam bacaan tasyahud kita bagi salam kepada Nabi, kita berselawat kepada Nabi. Itu sekadar bacaan ibadah ke, tapi tak sampai pada Nabi ke? Pernah terfikir tak? Okey, dalam bab ini kalau tak tahu tak apalah. Tak tahu tak apa. Nak bagi tahu dalam bab ini memang ada malaikat yang khas Allah Subhanahu Wa Taala tugaskan untuk mendengar sesiapa yang memberi salam, memberi salawat kepada Rasulullah. Dia akan catat, dia akan bawa memberitahu kepada Rasulullah bahawa umatmu si fulan memberi salam atau berselawat pada kamu. Dalilnya hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i, hadis nombor 1265 ya. Dengan darjat yang sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, malaikatin, para malaikat, sayyahina, yang mengelilingi, sayyahina fil ardi, mengelilingi bumi, yuballighuni min ummatis salama, yang mengelilingi bumi, menyampaikan kepada aku daripada umatku yang memberi salam. Ada malaikat yang tugasnya bagi salam. Tak payah duk kirim salam. Okey? Ada malaikat yang tugas khasnya ialah dengar, catat siapa yang bagi salam dan akan sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salam ni nak kena kirim salam kepada manusia. Bila zaman pandemik kan, lebih kurang 2 tahun tak boleh buat umrah haji. So tak dapatlah nak bagi salam dengan selawat pada Rasulullah. Dan sekarang ni pun hari ni 1 Januari baru keluar berita tadi umrah akan dihentikan mulai 7 Januari ke tak silap, 7 ke 8 Januari kerana kes-kes yang semakin meningkat apa semua, tak boleh dah bagi salam. Okey? Dan sekali lagi di sini tuan-tuan dan puan-puan, peranan ustaz, peranan ustazah, peranan agamawan ialah membetulkan kebiasaan masyarakat. Tuan-tuan dan puan-puan tak payah kirim salam. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan selawat, Rasulullah tahu. Tuan-tuan bagi salam, Rasulullah tahu sebab ada malaikat yang sampaikan. Tuan-tuan duk selawat, duk solat selalu bacaan tasyahud, ada salam, ada selawat, akan disampaikan kepada Rasulullah. Bukan bawa kisah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni seorang khalifah yang bijak. Saya sangat meragui kisah tu. Yang dia nak utuskan seseorang semata-mata untuk sampaikan salam. Umar bin Abdul Aziz ni khalifah yang bijak. Sambung. Okey, minit 8.40 ni. Okey, ini nak masuk kisah yang para ulama Saudi ni pergi jumpa dengan para ulama di Deoband di India ya. Mulai 8.40. Jadi ustaz cerita pada 1925 para ulama Wahabi ni, Wahabi Salafi ni, mereka nak robohkan Kubah Hijau. So, mereka buat kertas kerja dan sembahkan kepada Raja Saudi. Okey, kertas kerja yang tadi tu kita sebut ialah tahun 2014. Okey, ini 1925. Tuan-tuan, hebat ulama Saudi ni. Tahun 1925,
Ketika itu Arab Saudi tu, kita kata padang pasirnya lebih banyak daripada apa-apa bangunan ke apalah. Boleh buat kertas kerja. Punyalah kemas buat kerja. Okey, punyalah kemas. Kerajaan Arab Saudi pun secara rasminya, tak silap saya, tahun 1932. 1924 tu baru saja kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah. Mereka masih lagi ada proses-prosesnya. Secara rasminya tahun 1932. Okey, tak apa. Kemudian ya, satu poin lagi yang, alamak Ustaz, pada minit 9.01 ya, setelah ulama Saudi ni present paperwork kertas kerja kepada Raja Saudi, Ustaz Muhammad Nur komen, Raja Saudi ni bukanlah orang soleh pun. Ustaz kenal ke secara mendalam ulama Saudi ataupun Raja Saudi yang dimasukkan ni? Ustaz hidup bersama dia ke untuk komen dia ni bukan orang soleh? Lepas tu jahat macam mana pun. Lepas tu minum arak ke? Lepas tu bukan alim pasal hadis. Ustaz, saya ni tak kenal Raja Saudi, saya tak berani kata apa-apa, tapi kita sesama Muslim, kita berbaik sangka. Who are we to say diorang ni bukan orang soleh pun? Who are we to say diorang ni jahat macam mana pun? Who are we, siapalah kita nak kata diorang ni minum arak ke apa ke? Tuan-tuan dan puan-puan, ya, penting ya tuan-tuan dan puan-puan adanya sifat rendah diri. Sebab sifat rendah diri ni, anda dituduh Wahabi ataupun tidak Wahabi, anda dituduh Azwaja atau Salafi, anda dituduh anda dalam golongan mana apa sekalipun, semua aliran, semua mazhab bersepakat tawaduk ni satu sifat mulia yang perlu ada pada diri seseorang. Dan tidak boleh semudah-mudahnya menuduh orang lain meskipun tak suka dengan dia, meskipun tak geng dengan dia, meskipun tak sealiran. It is not for us. Bukanlah satu yang mudah untuk kita semata-mata untuk berkata dia bukan orang soleh pun, minum arak lah, tak alim lah. Kenal ke nama tu pun. Okey, maka Raja Saudi pun, Ustaz Muhammad cerita, kata bincang, pesan kepada para ulama tu, bincang dulu perkara ini. Perkara apa? Nak robohkan kubah hijau tu ya. Nak robohkan kubah hijau tu, bincang dulu dengan negara-negara lain, dapatkan pandangan para ulama lain dan muzakarah lah dengan mereka. Maka para ulama daripada Saudi ni pilih untuk ke India untuk muzakarah dengan para ulama di sana. Okey, memang ketika itu macam saya kata pada mula tadi, di India memang pusat ilmu bagi ilmu-ilmu Islam, khasnya ilmu hadis. Maka mereka pun pergi sana. Di sini ya, satu poin menarik ya. Bagus sebenarnya ulama-ulama Wahabi ni, sebab selama ni kita dengar ulama Wahabi ni dia tak kisah pun apa orang lain kata. Dia nampak benda tak suka, dia boom, robohkan aja, buat sesuka hati je. Oh, ini ni siap buat paperwork, siap bincang dengan raja. Raja pun kata jangan terburu-buru, bincang dulu dengan ulama lain. Kan kemudian mereka pun make an effort untuk jumpa para ulama di India. Dulu bukan naik kapal terbang, naik kapal laut. Kan tahun 1924 naik kapal laut, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu perjalanan. Bersusah payah nak bincang. Kita dengar selama ni ulama Saudi ni jenis main suka hati dia lah apa yang nak buat kan. Bagus ulama Saudi ni. Banyak poin-poin menarik yang sebelum ni saya pun tak tahu. Okay? Bagus. Bagus ulama Saudi ni. Jadi pergi sana, jumpa dengan mudir di sana. Ustaz ada sebut nama dia, tapi saya tak nak sebut sebab saya meragui kisah tersebut. Bimbang saya sebut nama je menjadi fitnah kepadanya pula. Jadi saya tak nak sebut nama. Jumpa mudir dan bagi tahu tujuan kami datang nak muzakarah ilmiah berdasarkan hadis ini, larangan buat binaan. Seperti yang saya sebutnya, sepanjang video tu tak disebut langsung hadis Ali bin Abi Talib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk menghancurkan semua patung dan meratakan semua kubur yang tinggi. Hadis tu sepatah pun tak. Muzakarah pergi India pun bincang hadis larangan binaan. Hadis yang suruh roboh tak pula dibincang. Sambung. Okey, kemudian mudir anjurkan dia duduk 3 hari. Mereka pun setuju duduk 3 hari. Bagus ulama Wahabi ni. Kita sangka ulama Wahabi ni, okeylah, mungkinlah dah raja suruh pergi je lah kan. Sightseeing lah, kita jumpa Maulana, kita kata kami nak roboh kan. Hang setuju tak setuju? Tak apa, kami dah jumpa cukup syarat. Sekarang kami nak shopping rempah-rempah kari sikit, kami nak balik. Apa tunggu 3 hari ni?
Who are we to wait for you? Tapi ulama Saudi ni bagus. Dia tunggu 3 hari. Ada sifat rendah diri lah. Banyak poin naik sini. Dalam masa 3 hari itu telah dihimpunkan 500 muhaddisin untuk bicara perkara ini. Tuan-tuan, muhaddisin ini para ahli hadis. Okay? Kenapa nak himpun 500 muhaddisin bincang hadis dalam Sahih Al-Bukhari? Hadis tu dalam Sahih Muslim, tapi Ustaz berulang kali kata hadis tu dalam Sahih Al-Bukhari. Okey, tak apa. Kenapa sampai 500 muhaddisin nak bincang hadis dalam Sahih Al-Bukhari? Dah memang ada Sahih Bukhari kan? Okey, tak apa. Kemudiannya, kan lagi bagus, lebih bijak, lebih matang, lebih berwawasan. Jika nak bincang satu persoalan macam ni, dijemput para ulama daripada pelbagai bidang. Dalam bidang hadis, dalam bidang fiqah, dalam bidang tafsir, dalam bidang-bidang lain ke, bidang bahasa Arab ke apa ke, barulah muzakarah. Sebab hadis tu memang sahih, tapi sebagai contoh ya, Nabi SAW melarang bedaan, melarang mengapur kubur, duduk kubur. Okey, larangan tu bawa hukum haram ke, hukum makruh ke, macam mana? Itu ahli fiqah kena jawab. Kemudian, okey, mungkin ada kisah, ada sejarah di sebaliknya, kena panggil ahli tarikh, ahli sejarah juga. Mungkin ada kaitan dengan ayat Quran lain ke yang hadis tu spesifik konteks, bukan secara umum. Kena ada ahli tafsir juga. Jadi jika mudir itu seorang yang bijak, yang saya yakin beliau seorang yang bijak, seorang yang berwawasan, beliau akan panggil para ulama di India ketika itu dalam pelbagai jurusan, bukan dalam bidang hadis saja. Okey, ini antara sebab saya meragui kisah itulah. Baik. Bila dah datang semua 500 muhaddisin itu, maka wakil Saudi pun berkhutbah muzakarah hadis ini, larangan binaan atas kubur. Tetap juga larangan binaan atas kubur. Padahal kalau saya sendiri sebelum buat video ni, saya semak pula kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang daripada gerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka semua kemukakan hadis Ali bin Abi Talib tu. Okay? Sebagai tindakan dalil mereka meratakan kubur. Okey, tak apa. Kemudian seterusnya dikatakan jika benar sahih, maka kami laksanakan. Kami akan laksanakan hadis ini. Maknanya wakil Saudi berkhutbah di hadapan 500 muhaddisin, bagi tahu kami ni nak robohkan kubah hijau di atas makam Nabi itu berdasarkan hadis larangan, dan jika benar sahih, maka kami akan laksanakan hadis ini. Kan tadi kata dah Sahih Al-Bukhari. Nak tanya apa lagi pula tu? Okey, tak apa. Setelah dia berkhutbah tu, 500 ulama terdiam. Sampai dikatakan boleh jatuh pin pun boleh dengar. Sangat diam. Kemudian mereka menangis. 500 ulama tu tak tahu ke dalam bab ni sebenarnya hadis tu dalam Sahih Muslim. Kemudiannya daripada Ali bin Talib yang menyuruh robohkan. Kemudiannya ada hadis yang kata tak payah buatlah kalau nanti menimbulkan fitnah yang lagi hebat, lagi besar. Betul ke hadis ini? Okey, tak apa. Kemudian bangun seorang maulana, disebut nama tapi saya tak nak sebut nama tu, yang menyebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku kefahaman hadis binaan atas kubur mengatasi kalian semua, termasuklah mereka berasal Saudi ni. Tuan-tuan, para ulama ni yang benar daripada India ke mana-mana para ulama ni, mereka tidak akan ada sifat ujub seperti itu. Mereka ada satu isu, semua orang tak tahu nak jawab, tiba-tiba dia bangun, dia kata segala puji bagi Allah yang telah beri aku ilmu, kefahaman dalam perkara ini mengatasi kalian semua. Ini nak upkan ulama India ke nak down kan Sebab sekarang ni nampaknya yang ada sifat rendah diri, tawaduk ialah wakil Saudi. Kan mereka sanggup muzakarah, mereka sanggup tunggu 3 hari, mereka sanggup bincang. Dan ulama India pula yang okey. Kemudian Maulana tu bagi tahu hadis binaan. Ustaz Muhammad Nur berkata, Maulana bagi tahu hadis binaan atas kubur, riwayat Bukhari, muttafaqun alaihi. Betul ke Maulana tu muhaddisin? Kalau muhaddisin, dia akan bagi tahu riwayat tu Sahih Muslim. Kemudiannya kalau Muslim sahaja, tak disebut sebagai muttafaqun alaihi. Betul ke muhaddisin ni? Betul ke Ustaz sampaikan kisah ni? Okey.
Akan tetapi, Maulana itu berhujah, akan tetapi hadis itu tidak terpakai atas kubur Nabi kerana, ini penjelasannya yang menyebabkan ulama Wahabi itu terdiam, ulama Saudi itu terdiam, dan saya pun terdiam. Tengah-tengah sikit. Okey, hujahnya apa? Maulana itu berhujah, hadis itu memang sahih, akan tetapi hadis itu tidak terpakai atas kubur Nabi kerana bilik Aisyah sudah ada sebelum kubur Nabi. Jadi dibezakan, mana mari dulu, bilik Aisyah ke kubur Aisyah dulu. Sebab larangan binaan bererti kubur dulu, kemudian larang bina atasnya. Maknanya binaan datang kemudian. Ada kubur dulu, binaan, itu yang dilarang. Tapi kalau bilik Aisyah dah original memang ada, kemudian baru kubur, maka tidak termasuk dalam hadis larangan tu. Yang dilarang kubur dulu, baru bina bilik. Lalu mendengar jawapan itu, kelompok Saudi terdiam, saya pun terdiam, manakala yang 500 lagi tu takbir. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada asal lagi video kita ni, asal lagi mereka buat kertas kerja tu, asal lagi mereka pergi sampai ke India untuk muzakarah tu, asalnya bila wakil Saudi berkhutbah, mereka bincang kubah hijau, bukan bilik Aisyah. Kubah hijau, mereka nak robohkan kubah hijau. Mereka didakwa buat kertas kerja nak robohkan kubah hijau. Raja Saudi suruh pergi India, muzakarah dengan para ulama di India tentang hukum binaan, yang ini kubah hijau. Siapa bincang tentang bilik Aisyah? Tentang rumah Aisyah, dia memang kecil disebut sebagai bilik. Siapa yang bincang bilik Aisyah? Sebab tu para ulama Wahabi tu terdiam. Tadi aku khutbah, aku cerita kubah hijau. Apa saya masuk bab bilik pula? Saya pun terdiam. Daripada awal lagi, Ustaz duk cerita kubah hijau. Apa saya masuk bab bilik pula? So, kubah hijau tu memang datang. Maknanya, makam Nabi dulu, Nabi dikebumikan dulu. Kemudian, pada kurun ke-7 Hijrah, dibina kubah. Mula-mula daripada kayu, kemudian dah roboh kena kebakaran, buat balik daripada konkrit. Ada dicat putih, cat tu sekarang, cat hijau sampai sekarang. Itu memang kemudian. Maka hujah Maulana itu sebenarnya memberi pasport, memberi lesen, memberi approval kepada ulama Saudi tu bolehlah roboh sebab kubah hijau tu datang kemudian. Bilik Aisyah jangan kacau. Apa macam ini? So, sebab tu awal-awal saya buat disclaimer, saya sedikit pun tidak merendahkan para ulama daripada India. Bahkan mereka ni berilmu, tapi kisah ni sebenarnya sangat-sangat merendahkan, meninggikan para ulama Wahabi dan merendahkan para ulama daripada India. Asal perbincangan kubah hijau, bukan bilik Aisyah. Masya Allah. Kemudian, tukar nota banyak sangat ni. Alamak, dah sejam lebih panjang saya berletih. Video Ustaz Muhammad tu 25 minit kan? Okey. So, tak nak cakap banyak lah kan, sebab saya janji tadi kan bertukar-tukar dalil dan hujah. Okey, maka tak apa. Selepas itu Ustaz Muhammad masuk pula dalam bab kuburiyun. Dia katanya orang Wahabi ni anti kubur. Hati bernanah tengok orang ziarah kubur. Dan panggil orang ziarah kubur ni sebagai kuburiyun. Ziarah pagi raya, kuburiyun. Sejahat-jahat kaum. Tuan-tuan dan puan-puan, ziarah kubur dianjurkan oleh Islam. Dianjurkan dalam Islam, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan macam saya baca tadi hadis tu, agar orang yang ziarah dapat manfaat. Okey. Kuburiyun, saya dan geng. Saya geng siapa pula? Kami ni pecinta sunnah, kami ni geng hadis sahih, kami ni salafi. Orang tak suka kami, panggil kami Wahabi. Memang kami ada panggil sekelompok orang sebagai kuburiyun. Tetapi yang dimasukkan dengan kuburiyun bukan orang ziarah kubur.
Kuburiyun ialah orang yang menjadikan kubur sebagai pusat ibadahnya, di mana dia solat di sana, dia berdoa di sana, dia istighosah di sana. Dia menganggap, walaupun dia berdoa pada Allah, dia anggap dia duduk sebelah kubur wali tu doa dia lebih makbul. Dia tak yakin berdoa pada Allah, dia berdoa kepada ahli kubur itu. Dia tawaf di sana, dia lakukan sembelihan di sana, dia bernazar di sana, dia iktikaf di sana, dia zikir di sana. Dia hias kubur tu dengan lampu-lampu, dengan kelambu, dengan warna-warni. Dulu hadis Nabi tu mengapurkan, kapur tu warna putih saja tau, mengapurkan pun tu dah salah. Ini pula dengan warna-warni buat daripada tiles apa semua tu, itu yang disebut sebagai kuburiyun. Itu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melarang umatnya menjadikan kubur sebagai masjid. Sama ada masjid tu binaan atau dengan maksud sebagai pusat ibadah. Itu kuburiyun. Sekadar saya dan anda ziarah kubur, itu bukan kuburiyun. Okey, baik, dah panjang sangat ya. Beberapa kesimpulan, okey. Benar, sekali lagi, benar bahawa gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab merobohkan, meratakan kubur-kubur di sana, dan mereka memiliki dalil ya. Sahih Muslim ada 2 hadis, larangan membuat binaan atas kubur, dan juga utusan Rasulullah kepada Ali bin Abi Talib untuk meratakan semua kubur yang tinggi. Dan hadis tu dikaitkan sama dengan patung. Nampak patung hancurkan, nampak kubur ratakan. Macam kubur dengan patung ni sama pula. Okey, tak apa. Kedua, benar bahawa mereka juga merancang untuk robohkan Kubah Hijau. Tetapi mereka tak lakukannya kerana bimbang fitnah yang lebih hebat yang akan berlaku jika mereka benar-benar merobohkannya. Maka ia dibiarkan. Sebaliknya, mereka buat alternatif lain. Adanya pintu pagar yang sekarang ni mengelilingi makam Nabi tu. Kalau kita ziarah Masjid Nabi, kita ke Masjid Nabi, kita ke makam Nabi, ada pintu pagar yang besar kan. Itu yang mereka buat. Kemudiannya ada Pak Gad yang selalunya haji, hajah, doa kubur, doa ke arah kubur. Jangan duk baling kertas lah, tulis hajat, baling kertas apa semua tu, jangan. Itu yang mereka buat. Mereka kata sebab tujuannya nak mengelakkan umat Islam daripada berbuat syirik. Kita dapat mencapai tujuan itu, mereka dapat mencapai tujuan itu dengan membina pagar. Pagar tu besar tau. Kalau tengok gambar, makam Nabi yang dalam tu kecil je. Pagar tu besar kiranya untuk menjauhkan lagi ya. Jadi sama juga di Malaysia ya. Dah baca hadis Sahih Muslim tu, jangan lepas ni pergi roboh-robohkan pula binaan. Jangan, sebab ia akan menyebabkan fitnah di Malaysia. Kenapa? Kerana adanya orang-orang agama yang masih bergembira menceritakan tentang binaan-binaan di atas kubur ya. Apa yang kita patut buat ialah menjelaskan. Di sebahagian kawasan perkuburan pun sudah ada papan tanda jangan buat binaan di atas kubur kan. Bagus. Jadi ramai yang sudah tahu, ramai yang bila ibu bapa, saudara mara meninggal dunia, kuburnya dibiar minimum sahaja, ada batu nisan di situ. Baik. Dakwaan pindahkan kubur, setahu saya tidak benar. Kertas kerja itu merujuk kepada sebuah laporan tabloid dari UK yang nama The Independent, dan The Independent itu sendiri telah remove artikel itu daripada laman web mereka. Kenapa muncul-muncul? Sebab beritu tu orang kemukakan balik. Bukan kertas kerja banyak kali datang. Baik, dan kertas kerja itu sendiri dikritik, ada saya bagi linknya ya. Para ulama India, mereka memang ahli ilmu, mereka memang ahli hadis. Muzakarah itu jika benar, saya tak tahu, Allah Alam. Jika benar, saya meragui isi kandungan muzakarah itu sebagaimana yang diceritakan oleh Ustaz Muhammad. Jika benar berlaku isi kandungan muzakarah itu, saya meragui ia sebagaimana apa yang diceritakan oleh Ustaz. Sebab bagi saya, mereka ni ulama yang hebat, banyak ilmu, wawasan tinggi, tak akan mereka berhujah sedemikian ya. Kuburiyun ialah mereka yang grave centric, menjadikan kubur pusat ibadah. Mereka sendiri-sendiri nak doa sendiri macam tak yakinlah, Allah tak dengar kot. Aku nak pergi kubur, aku nak pergi cari kubur, aku nak doa sana ya. Dan akhirnya ya, moga-moga Allah menemukan kita dengan para agamawan yang jujur, ilmiah, merendah dirilah. Okey? Dan saya nasihatkan pada para agamawan, saya ni orang awam, bukan ustaz pun. Baca hadis pun tadi berterabur baris ni atas apa kan. Baca hadis pun sangkut-sangkut apa semua. Saya ni orang awam, dan saya ni berharap
kepada para ustaz seperti anda. Ajarlah kami agama yang benar. Ajarlah kami sunnah Rasulullah. Jangan ajar kami sunnah masyarakat. Tak suka Wahabi tak apa. Kami pun kalau boleh tak nak Wahabi. Ajarkanlah kami agama Islam yang asli, yang tulen. Saya orang awam. Tadi kan baca hadis pun tengok phone. Bukannya hafal pun. Lepas tu sangkut-sangkut. Apa kan? Orang awam habis ni. Okay, awam hadis. Dan kami berharap kepada kamu, wahai ustaz, ajarlah kami perkara yang benar. Yang salah, kata salah. Kena berani kata salah. Kalau anda, wahai ustaz, tak kata benda tu salah, siapa lagi? Takkan saya ni bawa kat tebang tau. Saya kata salah, mana masyarakat dengar? Ustaz cakap salah, dia orang dengar. Moga-moga ustaz diberi keberanian untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Saya sendiri akan dengar, saya sendiri akan belajar daripadanya, ya. Baik, panjang sangat dah video sehingga saya ni minta maaf banyak-banyak apa-apa yang saya terlanjur kata, tersalah kata, minta maaf, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.